Kanda, kenapa Kanda bermuram durja? Ceritakanlah dengan Dinda masalah yang menimpa Kanda. Nampaknya ada sesuatu hal yang mempengaruhi Kanda. Dinda, semalam Kanda bermimpi bahawa bulan turun dari langit dan cahaya penuh di atas kepala anak kita. Seperti bulan itu jatuh, ya seperti bulan itu terjatuh kepada anak kita, si Ang Tuah. Menurut Dinda, pertanda apakah ini? Apakah itu benar, Kanda? Kanda, janganlah risau terhadap perkara itu. Itu artinya anak kita Ang Tuah akan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Ya, menurut Kanda juga begitu. Hei, apa kata kita nanti? Suatu hari kita pergi ke Gunung Ledang. Ada kenal dengan Adi Putra tak? Kata bapa aku, dia seorang petapa. Pada dialah kita boleh berguru. Apalah yang nak kau buat ni, Tuah? Kali ini dia mengajak kita pergi ke Gunung Ledang pula, Maklong. Gunung Ledang? Jangan takut, Mak. Kami bukan nak pergi sekarang. Nanti bila kami dah besar, barulah kami pergi berguru dengan Adi Putra di Gunung Ledang tu. Mak jangan bimbang. Doakan sajalah, Mak. Hai kawan-kawan, dengar sini. Siapa yang pengecut boleh balik ke Malaka, tetapi Tuah tidak. Sekali melangkah pantang mundur. Tok Guru, kami berlima bersaudara meminta belas kasihan Tok Guru. Aku tahu. Aku tengok korang semua ni dah berani melawan perampok-perampok di Malaka. Karena itu aku suruh kau semua datang sini. Bangun. Mari ikut aku. Kalian semua malam ni tidur dulu di situ. Besok baru kita belajar. Baik, Tok Guru. Kenapa kau ni dekir? Aku tak boleh tidur lah. Perut aku lapar. Malam-malam buta ni, mana nak cari makan? Mari kita keluar pergi cari makan. Kau ni gila apa? Bukankah kita ni penat macam nak mati? Kenapa nak cari makan? Tidur! Kau ni tak mengerti lah. Besok pagi-pagi kita nak berjumpa dengan Tok Guru. Sudahlah, sudah. Korang bareng-bareng dulu. Biar aku pergi cari makanan. Apa kau mau datang ke sini? Jangan! Dia ini orang baik. Dia baru datang nak belajar dengan Tok Guru. Apa yang kau mau? Makanan. Makanan? Mari. Dengan ni dapatlah kawan-kawan aku makan. Apa ni? Madu lebah. Minumlah. Kau telah menyelamatkan nyawaku dan kau beri pula aku makanan. Terima kasih. Kau bukan saja baik hati, tetapi kau juga cantik. Biar aku balik dulu ya. Panggillah nama aku Hang Tuah. Hang Tuah, namaku Melur. Sungguh baik hati kau, Melur. Agis!
Jangan lupa lagi. Tenang dia. Tenang balik. Sepak. Hari ini kamu semua baliklah ke Malaka. Berkhidmatlah kepada raja, bangsa dan negerimu. Tapi ingat, gunakanlah ilmu itu untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Baliklah ke Malaka dan jangan lupakanlah pesanku ini, Tua. Terima kasih, Tok Guru. Harap ampun Datuk Tuan, ada orang mengamuk di Makassar. Tak mungkin orang mengamuk berani menyerang kita. Lekas jalan, nanti terlambat sampai ke balai. Hei kau, jangan sekali-kali kau sakiti Datuk dan tuan kami. Jangan halangi kami, anak lemah. Aku Datuk Bendahara. Sungguh kagum aku dengan kehebatanmu anak muda. Siapa namamu dan anak siapakah kamu? Ampun Tuan Datuk, kami berlima telah semacam saudara, yakni Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Dan hamba adalah Hang Tuah, anak daripada Hang Mahmud dan Dang Merduwati. Kalian sangat pandai berkelahi dan kalian telah menyelamatkan aku pula. Malam ini aku harap kalian datang ke istana. Suka hati beta mendengar kamu dapat membunuh orang mengamuk dan menyelamatkan Datuk Bendahara. Keberanian kamu yang seperti itulah yang menjadi kemegahan di negeri Malaka ini. Siapakah guru kamu belajar bermain senjata? Ampun tuanku, Patik berlima ini baru saja balik dari Gunung Ledang, berguru dengan Adiputra. Mulai dari sekarang, beta jadikan kamu hulu balang di Malaka. Kabar apa yang kau bawa dari Pahang? Mohon ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harapkan diampun. Adapun pinangan dari tuanku itu tidak diterima oleh Bendahara Pahang karena anaknya Tun Teja sudah bertunangan dengan Megat Panji Alam, anak Raja Penyengat. Sungguh sayang, Tun Teja yang begitu cantik terlepas ke tangan orang lain. Kalaulah dia jadi permaisuriku, alangkah berserinya negeri Malaka ini. Nah, dengar sini kawan-kawan. Sekarang kewajibanku ialah membawa Tun Teja menjadi permaisuri Malaka. Beremasan jangan dipuguraukan Tuah. Tun Teja sudah bertunang bukan? Walaupun kau membawanya kemari, tentulah peperangan akan terjadi. Selagi keris Tameng Sari berada di tanganku, janganlah kita semua khawatir. Dengar lagi sahabatku, kepergianku ke Pahang hendaklah dirahasiakan. Jikalau sesiapa yang bertanya, katakanlah aku pergi ke Gunung Ledang. Tapi ingat, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut.
Aku pergi dulu kawan-kawan. Engkau datang dari Melaka. Siapa nama engkau? Ampun Dato', nama hamba Hang Tuah. Zainal. Ini Hang Tuah, Hulu Balang Melaka. Dan Hang Tuah, ini Zainal, anak Dato'. Sila bawa Hang Tuah pergi bilik. Baik. Kenapa Adinda menangis? Macam mana saya nak senang kalau saya terpaksa untuk kahwin? Saya tak mau pergi ke sana. Kalau Kanda betul-betul saudara, carilah jalan agar saya tak jadi kahwin dengan Megat Panjalang. Tolonglah Zainal. Dinda, permintaan lain boleh Kanda kabulkan. Tapi yang ini, tangan Dinda sudah terikat ke langit. Kaki Adinda sudah terpasak ke bumi. Dinda, Kanda tak bisa menolong. Oh, malam ini kita akan mengadakan satu keramaian. Sudikah Hang Tuah hadir bersama-sama? Terima kasih Dato'. Oh putri, ada seorang lelaki. Mukanya tampan, badannya tegak, rambutnya hitam. Katanya dia baru datang dari Melaka, Tuan Putri. Dan malam ni dia juga akan datang ke majlis acara kita, Tuan Putri. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Melenggang, kali lenggang, kalau baik hati nanti berebut sayang. Hah? Itu dia orangnya, Tuan Putri. Melenggang, kali lenggang, kalau baik hati nanti berebut sayang. Melenggang, kali lenggang. Hang Tuah, Tuan Teja ingin berjumpa dengan kau, nak. Betul ke? Terima kasih Mak. Saya akan berjumpa dengannya saat bulan purnama. Jangan sampai mereka tahu. Sila Tuan Putri. Tuan Putri pernahkah melihat saya? Pernah, malam semalam sewaktu lihat Tuan di acara. Tetapi kenapa saya tak nampak dengan Tuan Putri kat sana? Kita bersembunyi. Cantik sungguh bulan malam ni. Sudahlah. Tuan Putri. Tuan Putri. Sebenarnya kedatangan saya ke Pahang ialah untuk mengambil Tuan Putri menjadi permaisuri Melaka. Sebab baginda sangat ingin beristrikan Tuan Putri. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan, iaitu taat kepada baginda. Ampunilah saya Tuan Putri. Ampun baginda, batik Hang Tuah kembali dari misi rahasia. Hamba berhasil membawa Tun Teja ke hadapan tuanku demi kemegahan pernikahan negeri. Wahai Hang Tuah kesayangan, kau berhasil menjadi hulu balang setia beka. Beka sangat sayang padamu. Sebab ini, bagai anak yang patuh, mulai kini kau dengan beta selama. Oh Tuah, Tun Teja yang kau bawa di Pahang tu bukan main cantik lagi. Wah, cepat makan. Tuan jebak dengan Tuan Lekir nak datang. Mari nak masuk, kawan-kawan kau dah nunggu. Baru ni pula aku nampak muka kau berdua. Apa khabar Lekir? Apa khabar Jebat? Kabar buruk. Kabar buruk apa Jebat? Kau ingat tak Melur? Aku ingat. Kenapa Jebat? Dia datang ke Melaka ni mencari kau selepas kau pergi ke Pahang. Tapi malangnya dia dah jatuh ke tangan Pati punya anak tu. Di mana? Di istana Tuah. Istana? Ya Allah Jebat. Apa sekarang kita nak buat Tuah? Apa kita boleh buat Jebat? Dia sudah menjadi punya tuanku. Apabila sudah menjadi dayang di istana, kita tidak bisa berdaya.
Jadi kau tak berbuat apa-apa buat menolong dia, Tuah. Tuah, dia sanggup menebus 1000 siksa datang kemari untuk bertemu dengan kau, Tuah. Jadi kau nak biarkan dia jadi dayang di istana selama-lamanya? Tahu Dibat, aku tahu. Tetapi sekarang aku serba salah. Yang mana nak aku utamakan? Kasih sayangku kepada Melurkah atau taatku kepada Sultankah? Taat setia, engkau cintakan Melur dan Melur cintakan engkau. Apa kena mengenanya taat setia kepada Sultan? Kau nak biarkan pengkhianat yang cemburu dengan kau menjadikan Melur sebagai perkakas untuk balas dendam. Tapi kau pun tahu dengan undang-undang diraja Jebat, bila seseorang telah jadi dayang istana, sudah tentu dia jadi kepunyaan Sultan. Tapi kalau akulah jadi seperti kau, Melur akan ku lepaskan dan aku hapuskan pengkhianat. Kau tahu? Ya Allah, inikah cobaan? Inikah dugaan kau atas kesetiaanku? Sungguh berat aku menanggung. Melur, aku tak sanggup. Serah kaulah Tuah, kami balik dulu. Kenapa Melur? Bolehkah saya keluar? Hah? Keluar? Iya, Hang Tuah sudah balik. Jadi, saya nak berjumpa dengan dia. Di sini, kita tak boleh keluar sesuka hati saja, Melur. Tapi, kau jangan risau. Nanti, aku kasih tahu Datuk Hang Tuah untuk berjumpa dengan kau. Ya, Melur? Terima kasih, Darani. Kau tak boleh bawa aku keluar dari tempat ini, Tuah. Iya, sesiapa pun tak boleh. Walau aku sekalipun. Jangankan hendak membawa kau keluar dari sini, Melur. Berjumpa begini saja sudah melanggar undang-undang istana. Tapi, Datuk-datuk itu kata, aku kena duduk sini menunggu kau balik, Tuah. Melur, mereka itu semua musuh-musuhku. Kau ditipu untuk menyakitiku. Kau itu tahu apa hukumnya nanti jikalau tuanku tahu keberadaanku. Tengok Datuk, Hang Tuah dah lama sangat kat situ. Lebih baik Datuk tengok. Aku tak mahu kau mati, Tuah. Aku tak mahu kau mati karena aku. Tanda macam apa ini? Aku sayangkan kau dan kau sayangkan aku. Pergilah, Tuah. Jangan sampai orang dapat tahu. Lupakanlah aku. Memang sudah takdir kita tak dapat hidup bersama. Walau habis nyawaku di badan sekalipun. Pergilah, Tuah. Wahai Melur, hatiku terpaut selamanya. Amanah dari Baginda Sultan Utama. Selamat tinggal, Melur. Pangkat-pangkat makan padi. Better tak sangka, telunjuk mencucuk mata. Sungguh tuanku, tapi bila Patik dengar, Patik sendiri tak menyangka yang Hang Tuah bisa menggunting dalam lipatan. Tapi bila Patik melihat dengan mata Patik sendiri. Sudah, bendahara, bendahara. Ya tuanku. Hang Tuah sudah menderhaka. Bunuh dia malam ini juga. Beta mau tahu matinya saja. Ampun tuanku. Tetapi beta... Sudah, jangan sebut-sebut nama dia lagi. Beta tak suka mendengar. Baik tuanku. Dengar sini kamu semua. Hang Tuah sudah beta bunuh kerana perlakuannya yang cabul. Begitu jugalah balasannya barang siapa yang bermain perempuan-perempuan di istana. Hai Jebat. Gunakanlah keris tameng sari ini. Kaulah yang gantikan Tuah si derhaka itu.
Sudahlah Mak Long, jangan menangis. Kematian Hang Tuah mesti kami tuntut bela. Hang Tuah tidak boleh mati. Dia hidup di dalam jiwa tiap-tiap orang. Jangan Jebat. Sudahlah, Tuah dah mati. Biar kau berempat saja gantinya. Dan lupakanlah niat kau untuk membunuh Sultan itu, Jebat. Tidak. Tidak Mak Long. Darah dibayar dengan darah Mak Long. Patih Karma Wijaya mesti kita hapuskan. Patih Karma Wijaya? Dia tidak ada artinya. Sultan yang bertanggung jawab. Sultan? Ya, Sultan. Tuah yang selama ini telah menganggap jiwa seluruh tubuhnya berbakti kepada Sultan. Sepatutnya Sultan menimbang dengan adil, menyiasat dengan teliti. Karena Tuah bisa saja dituduh, difitnah oleh orang-orang yang dengki kepada Tuah. Tapi sekarang hukuman telah dijalankan. Tangan Sultan yang menyencang, bahu Sultan yang menerima balasannya. Sudahlah Jebat. Dan kamu dulu yang tak suka Tuah, pergi tangkap si Jebat itu. Jikalau kali ini tidak berhasil, kalian semua akan betul hukum pancung karena melanggar perintah. Hah, inikah yang mengaku setia kepada raja? Jikalau sebiji mata pun tidak mampu menangkap si Jebat gila itu. Hah, jikalau Hang Tuah ada, pastilah dia yang menghapuskan malu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Tuanku baru saja menyebut nama si Tuah. Sekiranya Tuah masih hidup, maukah tuanku mengampunkannya? Datuk, coba jelaskan maksud kata-kata Datuk. Maafkan Patih tuanku, karena telah melanggar perintah tuanku. Sebenarnya si Tuah tidak Patih bunuh. Dia ada, Patih sembunyikan di dalam penjara daulat tuanku. Tuah masih hidup? Benar tuanku. Bawa dia kemari. Baik tuanku. Mari. Hang Tuah, beta menyesal mengeluarkan perintah dengan tidak ada usul periksa dengan apa yang baru-baru ini terjadi. Beta tahu sekarang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, sekarang kaulah yang beta bisa harapkan untuk menghilangkan arang yang tercoreng di muka beta. Tun Mat, bawa Hang Tuah pergi mandi dan pakaikan dia pakaian beta. Hai Tuah, keris engkau telah tuan berikan ke si Jebat. Tuah, ambillah keris ini. Keris ini adalah pusaka turun-temurun dari almarhum Paduka di Bukit Sebintang. Terima kasih tuanku. Hutang darah dibayarkan. Hei Jebat, mari turun ke bawah. Kita berlawan seorang lawan seorang. Padi dibendang ditabur. Hei, siapa engkau yang minta berlawanan dengan aku, ha? Siapa nama engkau? Hei, aku Hang Tuah. Hang Tuah? Ya, aku masih hidup. Aku cuma disembunyikan oleh Datuk Bendahara. Sekarang aku diciptakan dari duri yang dipertuankan untuk membuang kau, Jebat. Karena engkaulah aku berbuat macam ni, Tuah. Kupikir kau sudah mati. Kalaulah aku tahu kau masih hidup, demi Allah dan Rasul, tak akan aku berbuat macam ni, Tuah. Jika kau semua memang betul nak menikamkan aku boleh bukakan pintu. Naiklah semua. Jebat, kau telah seperti saudaraku Jebat. Tetapi maksudmu itu tak dapat ku terima. Aku terpaksa menjalankan perintah tuanku untuk membuang kau, Jebat. Nampaknya sungguh-sungguh benar kau nak membunuh aku ya, Tuah. Nah, ambil keris ini. Apa yang kau bimbangkan lagi, Tuah? Aku tak payah, Jebat. Aku rela mati di tangan kau. Beri keris kau itu padaku. Ya, mari kita bertikam buat habis.
Saudara, hati hamba sakit, tetapi amanah dari baginda yang utama. Bangkitlah Jebat, kita saudara sejati. Tuah, kau menang demi kesetiaan punya hamba. Hai orang-orang besar dan rakyat belaka sekalian, dari hari ini Hang Tuah beta jadikan orang kaya Laksmana, Laksmana Hang Tuah. Dari hari ini, dialah yang menyandang keris kerajaan Malaka ini. Hidup Hang Tuah! Hidup Hang Tuah! Hidup Hang Tuah! Hidup Hang Tuah! Hidup Sultan! Hidup Hang Tuah! Hidup Sultan! Takkan Melayu hilang di bumi.